Sebelum ini, faktor harga minyak seringkali dikaitkan dengan kenaikan harga barang. Harga minyak yang menunjukkan aliran menaik akan menjadi penyebab peniaga menaikkan harga barangan dengan alasan bagi menampung kos pengangkutan sehingga memberi kesan kepada kos rantaian bekalan barangan, terutama makanan. Namun, benarkah harga minyak menjadi faktor penyebab? Ini kerana dalam pengumuman terbaru bermula Februari, harga runcit bagi petrol RON 95 diturunkan 21 sen kepada RM1.70 seliter, manakala harga RON 97 diturunkan sebanyak 11 sen kepada RM2 seliter. Peranan orang tengah dalam rantaian bekalan barangan dikatakan memainkan peranan penting dalam menentukan harga barangan yang beredar dalam pasaran. Dan harga minyak hanyalah salah satu faktor alasan pihak pemborong dan pembekal untuk menghalalkan kenaikan harga barangan. Tidak hairanlah jika Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mengelakkan kebergantungan kepada orang tengah membolehkan pendapatan pihak pengeluar dapat ditingkatkan sehingga 10 hingga 20%. Malah pihak pengguna juga akan dapat penjimatan dalam nilai yang sama. Mungkin sesuatu yang menarik apabila harga minyak mentah dijangka sedikit naik antara 65 hingga 70 dolar Amerika setong pada Jun tahun ini dengan jangkaan permintaan yang semakin meningkat dari China, India dan Afrika. Situasi ini pasti ditunggu-tunggu oleh semua pihak. Adakah akan berlaku kenaikan harga pada produk dan barangan tempatan, sedangkan penurunan harga minyak langsung tidak memberi kesan penurunan pada harga barangan di Malaysia pada masa ini? Menyelami senario ini, wartawan Duit Zubairi Abdullah menemu bual Datuk Jalila Baba, pengarah urusan True Stone International, bagi mendapatkan pandangan individu yang berpengalaman dalam bidang kewangan negara. Datuk, mungkin boleh jelaskan sikit kesan penurunan harga minyak ini kepada ekonomi negara kita lah, sama ada pelaburan dalam negara ataupun dari segi ekonomi sendiri untuk dalam negara. Memang sebagaimana kita semua tahu, kejatuhan harga minyak membawa beberapa kesan kepada negara kita, tetapi kita tidak perlu terlalu bimbang kerana kita mesti tahu apakah mekanisme dan kesan yang sebenarnya ke atas negara kita Malaysia ini. Kita mungkin banyak yang tidak sedar bahawa Malaysia adalah pengimport utama kepada crude oil, minyak mentah. Tetapi kita membeli minyak yang telah ditapis, ya, refined oil. Jadi pendapatan kita mungkin sedikit terjejas kalau dilihat secara keseluruhan, memandangkan harga jatuh bila kita ekspor, ya. Tetapi kita juga jangan lupa bila kita mengimport minyak bersih, harga itu juga jatuh dengan mendadak. Jadi kita mendapat keuntungan. Kalau kita lihat perbezaan yang di antara yang kita import, yang kita ekspor dengan yang kita import adalah lebihan. Jadi di situ merupakan positif impactnya, kesan yang positif kepada negara kita, bukanlah membawa kesan negatif seperti mana yang disangka oleh ramai rakyat Malaysia, ya. Dijangka senario kejatuhan harga minyak ni akan berlanjutan atau berlarutan berapa lama tu? Memang setakat ini banyak komponen-komponen yang terlibat dalam aktiviti petrol ni menjangkakan harga minyak akan merudum terus sepanjang tahun ini. Tetapi kalau kita tengok 2-3 hari ini, harga minyak dah naik sikit, ya. Macam hari ini dah $55 satu tong, satu barrel, kan. Jadi mungkin dia akan ada naik turun. Saya rasa tahun ini adalah merupakan satu tahun yang di mana akan berlaku adjustments, ya. Mungkin harga akan naik sikit dan mungkin dia turun, tapi ini terpulang kepada bekalan, ya. Sekiranya bekalan berlebihan daripada permintaan, sudah tentu harga akan turun. Sekiranya berlaku pengurangan dalam pembekalan di mana usaha sedang dijalankan oleh Amerika dan Eropah dan negara-negara Arab. Tetapi negara-negara Arab tidak bertujuan mengurangkan pembekalan mereka sebab pada mereka, kuota mereka untuk mengeluarkan bekalan tidak sampai ke maksimum lagi, ya. Mereka tidak akan turunkan. Tetapi pengeluar-pengeluar lain seperti di Amerika sedang membincangkan secara aktif bagaimana mereka mengurangkan mungkin shale gas dan sebagainya yang berkaitan dengan harga minyak. Yang ini mungkin akan menyebabkan satu keseimbangan berlaku dari segi permintaan dan penawaran minyak, dan
diharapkan harga minyak akan lebih stabil lah, tidak merudum sebegitu banyak sehingga banyak kesan yang negatif mungkin akan melibatkan ekonomi negara kita. Ya. Datuk, kenaikan harga minyak kenapa seringkali dikaitkan dengan kenaikan harga barangan dalaman kan? Dan seringkali kita tengok peniaga peruncit seringkali mengambil kesempatan bila harga minyak naik, barang naik. Tapi bila harga minyak turun, barang tak turun. Mungkin Datuk boleh explain sikitlah, jelaskan. Memang banyak peniaga-peniaga tempatan mengambil kesempatan sedemikian, seperti yang dikatakan tadi. Tetapi kementerian-kementerian macam Kementerian Perdagangan Dalam Negara kita pun sudah begitu aktif untuk mengawal sama ada kenaikan mendadak harga ataupun bila harga minyak turun dan harga barang mentah turun, tidak pula harga diturunkan kepada pengguna-pengguna akhir di negara kita. Saya memang ingin menyerulah peniaga-peniaga kita supaya tidak mengambil kesempatan yang terlalu begitu nyatalah dia, kalau harga minyak turun tidak pula dia turun harga. Sepatutnya di adjust lah kalau harga bahan mentah dia turun, dia mesti turunkan harga akhir kepada pengguna. Tapi kita mesti fikir bukan semua barangan terlibat secara langsung atau dikaitkan secara langsung dengan kos harga minyak. Mungkin dia tidak pakai harga minyak sebagai pengukur kepada kos barangan dia. Macam kos pengeluaran di peringkat pengilangan, kos pengeluaran di peringkat peladangan sekiranya bahan makanan. Kita patut kaji dari mula lagi di manakah letaknya kos, di manakah komponen yang mengawal menyebabkan harga ditentukan. Sekiranya kos bahan mentah telah menurun, sewajarnya harga kepada pengguna diturunkan. Jadi saya harap mereka yang bertanggungjawab akan bersikap lebih positif dan lebih bertanggungjawab dalam menguruskan kenaikan dan penurunan harga sedemikian. Terima kasih Datuk Jalilah Baba, pengurusi Kristen International, di atas penjelasan yang diberikan itu tadi. Sekian bersama saya Zubairi Abdullah dalam The Issue.